Salam sejahtera. Akhirnya SPRM buka mulut, buka cerita. Di saat isu-isu besar ditimbulkan seperti isu penemuan uang lebih daripada 170 juta dan 100 juta ringgit, jumlahnya 270 juta ringgit jongkong emas dan juga penahanan pegawai wartawan Malaysia kini yang didakwa menerima rasuah RM20,000. Ini komen balas Azam Baki terhadap PAS. PAS cuba nak menjadi hero dalam isu tersebut. PAS tiba-tiba muncul memberikan komen, seakan-akan dialah hero dalam mempertahankan wartawan tersebut. Tapi siapa sangka Azam Baki tampil sekolahkan pula PAS dalam isu berkaitan. Netizen menyokong SPRM di dalam isu tersebut dan ceritanya memang luar biasa. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa, menunaikan solat dan juga menunaikan ibadah puasa kepada rakan semua yang beragama Islam. Saya kongsikan kepada anda semua satu produk yang sudah dicuba oleh netizen dan juga penonton channel saya. Ubat itu ialah ubat gout yang boleh membantu menangani isu gout. Saya tahu ramai penonton ini dalam channel saya yang ada masalah gout, susah untuk menghabiskan ibadah dan juga membuat ibadat. Jadi sebab itu saya kongsikan kepada anda ubat yang mujarab ini. Ramai sudah yang guna, murah harganya. Sekarang saya dapat promosi daripada Shopee, itu sebab saya kongsikan dengan kamu semua. Harganya jatuh kerana promosi sempena raya ini. Jadi belilah untuk keselesaan anda semua. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu anda. Saya sengaja berkongsi di sini kerana Shopee memberikan promosi terbaik kepada saya untuk kongsi kepada anda. Klik di dalam bag yang ada dalam video ini. Ada satu bag di sana, kamu tekan. Apabila keluar bag itu kamu tekan, ada produknya di sana, ubat gout. Okey. Hari ini PAS pertikai SPRM menahan wartawan. Ini penegasan Azam Baki. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak pernah bersikap pilih bulu dalam usaha menangani dan mencegah rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan tidak akan ada sebarang pengecualian diberikan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan berkaitan rasuah, termasuklah membabitkan wartawan ataupun ahli politik. Beliau mengulas penahanan wartawan sebuah portal media dalam talian di sebuah hotel di Shah Alam malam kemarin selepas disyaki meminta rasuah RM20,000 daripada seorang ejen pekerja warga asing. Kami mempunyai alasan kukuh untuk mempercayai bahawa dia, iaitu wartawan terbabit, dalam kes rasuah selepas wang tunai RM20,000 ditemui bersamanya. Ini bukan sekadar salah laku. Di bawah undang-undang rasuah, ia sangat jelas. Sesiapa yang menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, itu adalah kes rasuah, katanya dipetik berita harian BH. Sebelum ini, PAS menganggap tindakan SPRM menahan wartawan portal yang membongkar isu penyeludupan pekerja asing itu janggal dan menimbulkan persoalan. Itu yang kata netizen, khususnya penyokong kerajaan. Mereka kata PAS dah mula jadi hero lagi. Semualah dia mau tunggang, semualah dia nak jadi hero. Yang salah pun dia tetap juga nak menjadi hero, kata mereka. Sudah terang-terangan menerima rasuah dalam kes itu apabila SPRM buat perangkap, akhirnya kedapatan. Sekarang ini pula ada yang nak jadi hero. Dia kata janggal dan menimbulkan persoalan. Macam-macam lah PAS ini kan. Pada 28 Februari lalu, SPRM menahan seorang wartawan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009 di sebuah hotel di Shah Alam kira-kira jam 11.30 malam. Lelaki itu ditahan reman 4 hari kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM20,000 sebagai balasan untuk menurunkan artikel yang dimuat naik serta tidak menulis lagi tentang agensi pekerja asing yang didakwa terbabit dalam sindiket.
Ya, susulan laporan portal berita terbabit pada 22 Februari lalu yang memetik sumber mendakwa bekas pegawai imigresen kini bergelar datuk sebagai dalang di sebalik kumpulan kartel yang didakwa beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. SPRM menegaskan penahanan wartawan itu berpunca kes rasuah, bukannya disebabkan laporan pendedahan dibuat. Nah, itu alasan yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini maklumat terkini daripada SPRM yang pastinya mengejutkan Anda semua terkait dengan Ismail Sabri Yaakob. Wah, rupa-rupanya saudara, maklumat terkini yang kita terima bukan sekadar 170 juta uang yang telah ditemui dalam kes ini. Tetapi sebenarnya ianya sudah mencecah 270 juta. Karena yang dilaporkan hari ini ialah SPRM merampas 170 juta di tempat yang baru. Ini tempat baru. Dan 16 kilogram emas daripada bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob di tempat yang baru. Itu hari ini. Tapi sebelum itu, jumlah yang telah ditemui sebelum itu ialah sebanyak 100 juta ringgit uang tunai dan barang berharga, termasuk barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi jumlahnya sebenarnya 270 juta ringgit ditambah dengan 16 kilogram jongkong emas dan juga barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Jadi adakah ini pecah rekod dunia? Pecah rekod Najib? Entahlah. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan semua. Saya nak kongsikan dengan Anda satu ubat gout yang terbukti benar baik. Orang sudah beli daripada review saya. Dan mereka kata, komen mereka selepas menggunakan, kata mereka telah melegakan gout mereka. Lebih mudah mereka mengerjakan ibadah dan juga tidak menyakitkan, tidak pedih. Dan lebih penting lagi halal. Tolong tekan dalam kantung ataupun beg plastik yang ada dalam video ini. Tekan dan Anda beli. Beli murah. Harganya murah. Sekarang ini harganya sedang dalam promosi. Shopee berikan saya promosi harga untuk Anda semua. Jadi beli segera sebelum harganya kembali semula kepada harga asal. Terima kasih kerana menyokong saya. Baik. Jadi, apa yang menariknya tentang Ismail Sabri Yaakob, siasatan berkait dengan kes ini? Yang pertama saya sudah nyatakan tadi. Rupa-rupanya jumlah yang sudah terkumpul ialah 270 juta ringgit uang tunai. Itu pertama. Yang kedua, 16 kilogram emas jongkong emas tulin bernilai hampir berapa? Hampir 7 juta ringgit. Dan yang selain daripada itu, rupa-rupanya juga telah ditemui dalam simpanan ialah barangan kemas yang disembunyikan dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Itu rupa-rupanya. Jadi, apalagi maklumat yang kita mau kongsikan. Rupa-rupanya dinyatakan SPRM dalam satu kenyataan telah pun mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob telah disiasat berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram. Jumlah wang tunai yang ditemui tersebut hampir 4 kali ganda penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah. Ayo. Sedangkan yang kes penemuan wang tunai dalam kes Jabatan Air Sabah pun kita sangat terkejut sebab disimpan di peti. Macam-macam lah duit itu disimpan. Dalam dapur ada, dalam kabinet ada. Di mana-mana buka saja laci ada duit. Buka saja laci ada duit. Itu baru sedikit. Yang ini 4 kali ganda penemuan dalam kes Jabatan Air. 270 juta dan jongkong emas bernilai hampir 7 juta dan barangan-barangan kemas. Bayangkan itu. Jadi kalau campur semua, boleh kata mungkin boleh mencecah 280 juta. Aduh, ini memang, oh my God. Banyak gila lah kan.
Dan yang menariknya sebenarnya ialah SPRM dalam satu kenyataan turut mengesahkan bekas Perdana Menteri ke-9 itu disiasat berhubung kes rasuah dan pengubahan haram. SPRM menyita wang tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.